Vanakkam, anda bersama saya Udiya Sankar SP, pengasas kumpulan sastrawan Kavian. Kavian sentiasa berusaha mendokumentasi penglibatan dan sumbangan penulis kaum India kepada perkembangan sastra kebangsaan. Buku Kavya Sastra adalah dokumentasi paling lengkap setakat ini. Siri video ini pula memberi peluang untuk mendengar sendiri daripada beberapa penulis. Pada hari ini, 25 Januari 2023, saya mewawancara Cikgu Anuradha Chelaya dari Banting, Selangor. Beliau merupakan graduan Universiti Putra Malaysia dan seorang guru mata pelajaran Bahasa Inggeris. Anuradha Chelaya juga aktif menghasilkan esei, cerpen dan puisi dalam bahasa Malaysia dan Inggeris. Sertai saya dalam wawancara santai bersama beliau menerusi Google Meet. Apa khabar Cikgu Anuradha? Baik, sihat. Cik Udaya. Cik Udaya apa khabar? Khabar baik-baik. Kita teruskan dengan beberapa soalan yang saya sediakan khusus untuk Cikgu ya. Walaupun Cikgu merupakan Okey. seorang penulis, saya nak pergi selain daripada itu. Sebagai seorang guru, seorang Mhm, ibu, juga seorang tenaga pengajar mhm. bagi yoga. Jadi saya nak tanya, bagi tahun lalu, apa yang Cikgu boleh anggap sebagai pencapaian terbaik selain daripada bidang penulisan? Um, Kalau dikatakan selain daripada bidang penulisan, sebenarnya saya menamatkan kursus jurulatih yoga pada hujung tahun 2021. Uh, Selepas itu meneruskan uh, saya mengadakan kelas yoga bagi Mhm. secara dalam talian dan juga secara bersemuka bagi mereka-mereka yang berminat Ya. sekitar kawasan Banting, terutamanya untuk kanak-kanak. Jadi selain daripada bidang penulisan, yoga merupakan salah satu cabang yang saya ceburi pada tahun 2022 dan meneruskan bidang tersebut sehingga kini. Hmm. Baik, jadi kita kembali ke bidang penulisan pula. Untuk tahun lalu, masih lagi untuk tahun lalu 2022, apakah yang Cikgu Anuradha anggap pencapaian terbaik tahun lalu? Kalau dikatakan pencapaian terbaik dalam bidang penulisan untuk tahun lalu, saya sebenarnya berjaya menghasilkan beberapa antologi, Mhm. antaranya antologi Seindah Penantian, Semanis Kelahiran, sepihan antologi berjudul Kasut, beberapa anekdot termuat dalam antologi ini. Ya. Satu lagi antologi adalah anekdot peribahasa yang tersurat, yang tersirat. Mhm. Sebelum ini dihasilkan pada tahun 2022 dan juga antologi karya penulis Malaysia di bawah sastrawan Kawian ya, Ya. lantaran ini juga Mhm. dihasilkan pada tahun lepas. Ya. Ini adalah antara pencapaian saya pada tahun 2022. Mhm. Yang uniknya banyak yang tidak tertumpu kepada satu golongan sahaja, bukan tertumpu kepada golongan remaja atau dewasa, tetapi ia menyeluruh. Ada yang Ya. berkaitan dengan kanak-kanak, ada yang berkaitan dengan golongan dewasa dan juga remaja. Mhm. So, jadi saya cuba berbagaikan penulisan Mhm. saya Ya. dari masa ke masa. Jadi dalam kepelbagaian ini, apa yang kita boleh lihat keunikan yang ada pada karya cikgu? Bukan hanya sebagai seorang cikgu, sebagai seorang yang pemerhati. Apa keunikan, kelebihan pada karya? Um, saya cuba mengetengahkan budaya kaum India dari segi Mhm. nama, dari Ya. segi pakaian, dari Mhm. segi makanan, juga perayaan-perayaan yang disambut oleh kaum India, terutamanya Mhm. mereka yang berketurunan Tamil. Ya. Sebab saya mudah untuk menyampaikan maklumat ini melalui penulisan saya. Jadi Ya. saya cuba mengetengahkan maklumat-maklumat ini ataupun informasi tentang kebudayaan ini di dalam penulisan saya. Satu lagi keunikan yang saya dapat lihat dalam penulisan saya adalah tentang saya akan cuba menulis sesuatu yang dekat dengan hati saya, daripada Mhm. pemerhatian saya Ya. ataupun sesuatu yang telah saya baca, tapi saya cuba kembangkan mengikut idea saya sendiri dan mengikut situasi semasa, apa yang berlaku dalam situasi semasa saya cuba kembangkan dalam tulisan saya.
ini adalah salah satu yang saya rasa unik lah, berbeza daripada penulis lain yang ada dalam karya saya. Dan satu lagi, saya rasa karya saya tidak bertumpu kepada satu golongan sahaja. Kalau saya cuba pelbagaikan genre, saya cuba menulis untuk kanak-kanak, saya cuba tulis untuk remaja dan juga orang dewasa. Jadi inilah cara saya cuba pelbagaikan hasil karya saya pada setiap masa. Ya, jadi Cikgu Anuradha seorang guru bahasa Inggeris, juga menulis karya dalam bahasa Inggeris dan telah membuktikan kemampuan anda untuk menghasilkan karya-karya bermutu dalam bahasa Malaysia juga. Ya, jadi apa pula perancangan untuk tahun ini? Perancangan untuk tahun ini saya ada menghantar satu puisi kepada Asian Literary Society. Ya, Iaitu Literary Society ini sebenarnya satu satu laman di Facebook yang menarik minat ramai penulis untuk menulis cerita pendek dan Ya. juga puisi, dan setiap tahun mereka akan menghasilkan antologi. Jadi pada tahun ini saya telah menghantar satu antologi kepada mereka untuk dimuatkan dalam buku saya. Jadi kita tunggulah pencetakannya pada masa akan datang. Satu lagi, saya cuba mencari peluang untuk menulis bagi penerbit-penerbit yang lain. So kalau dikatakan di Malaysia ni ada ramai penerbit yang memberi peluang kepada penulis untuk menulis dan menerbitkan buku, sama ada antologi cerita pendek, cerpen ataupun puisi. Jadi saya sentiasa mencari peluang. Jadi peluang ini dapat dicari melalui Facebook, laman Facebook, dan juga saya juga mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang penulis yang sentiasa memaklumkan kepada saya sekiranya ada projek baru penulisan mereka. Sekiranya saya mempunyai masa dan idea yang sesuai, saya akan menawarkan diri untuk menulis dan tulisan itulah akan dibuatkan dalam antologi yang mereka cetak. Ya. Jadi memang tahun-tahun sentiasa ada sesuatu untuk ditulis. Ini membawa kepada persoalan. Soalan yang agak konvensional juga. Seorang wanita India ya berkerjaya sebagai guru, seorang ibu, seorang suami, pasti ada banyak kekangan, dan saya percaya anda cukup bertuah kerana mendapat sokongan bukan hanya daripada ahli keluarga tetapi juga rakan-rakan. Mungkin boleh ceritakan sedikit perkara itu, sokongan yang diterima. Memang betul saya perlukan sokongan daripada ahli keluarga. Tanpa sokongan saya tidak dapat menulis apa yang saya tulis setakat ini, dan juga apa yang saya akan tulis pada masa akan datang. Apa yang saya buat ialah saya cuba bahagikan masa saya mengikut kepentingan. Sekiranya perkara yang penting itu saya akan dahulukan dulu. Perkara yang penting itu saya akan dahulukan dulu, seperti kalau ada aktiviti keluarga atau aktiviti sebelah suami, sebelah saya, semuanya penting. Jadi saya akan cuba agihkan masa. Sekiranya saya perlu menghadiri sesuatu majlis, saya akan menghadiri majlis tersebut. Sebagai seorang penulis, saya juga tahu bahawa setiap projek yang saya sertai itu ada tarikh tamat untuk kita hantar karya supaya tidak membebankan pencetak dan juga penulis lain. So saya tidak boleh menjadi satu beban kepada mereka. Jadi saya akan memilih ataupun memilih projek yang sesuai dengan masa yang saya ada. Baru saya akan sertai, ataupun saya akan sediakan karya dulu mengikut tajuk yang mereka sampaikan, baru saya akan memberikan keputusan untuk menyertai projek tersebut. Dengan ini saya tidak membebankan sesiapa dan saya juga mendapat sokongan. Saya tidak mendapat sokongan daripada ahli keluarga. So saya dapat membagikan masa dengan baik, tanpa menyusahkan sama ada ahli keluarga saya ataupun rakan-rakan saya. Kalau ditanya tentang sokongan, mana mereka memberi sokongan terhadap penulisan saya, memang ramai yang berminat, ramai yang sentiasa memberi pujian. Mereka yang betul-betul berminat membeli buku yang dihasilkan oleh saya. Dan mereka juga membaca dan memberi sokongan. Kadang-kadang ada juga rakan-rakan yang sentiasa memberitahu saya, oh Anu boleh jadikan ini sebagai satu cerpen, tulislah dalam cerpen nanti
tetapi ia tidak semudah yang mereka katakan. Mhm. Ia akan mengambil masa. Bila idea itu sesuai dengan apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka memberitahu, barulah saya akan meneruskan minat ataupun meneruskan tulisan saya, Ya. cerpen ataupun puisi yang saya Mhm. nak tulis. Ya. Secara tidak langsung, Cikgu Anura juga telah memberikan beberapa tips ya, misalnya kena bijak membahagikan masa dan juga disiplin bagi untuk menjadi seorang penulis. Mungkin ada tips tambahan yang boleh Cikgu berikan kepada penulis-penulis muda? Kalau dikatakan tips tambahan tu, kadang-kadang idea tu akan datang secara tidak dirancang. Mhm. Mungkin semasa kita sedang membaca satu buku ataupun Ya. semasa kita sedang membuat kerja lain. Jadi idea tu tidak sentiasa ada dalam ingatan. So biasanya apa yang saya akan buat, saya akan cuba membuat catatan. Mhm. Memang tidaklah sekarang ni kita tidaklah perlu mencari kertas atau pen untuk Ya. membuat catatan. Kita boleh menaip terus di telefon bimbit Telefon atau bimbit. telefon Ya. pintar kita. Mhm. Jadi ini akan menjadi rujukan apabila membuat cerpen pada masa akan datang ataupun cerita pada masa akan datang. Itu satu tips yang saya gunakan. Satu lagi ialah saya sentiasa memerhati situasi semasa. Pemerhati yang baik. Sebab saya rasa pemerhatian ini memberikan satu peluang yang baik untuk saya menulis. Ya, apabila kita membuka mata dan memerhati dengan jelas, itu kita boleh masukkan dalam cerpen kita. Rather than kita tidak sahaja melihat tapi kita perhatikan dengan jelas. Ya. Kita fokus pada apa yang kita perhatikan. Itu satu yang kita boleh ambil sebagai tips. Satu lagi tips yang saya sentiasa guna ialah kita mendengar. Lebih banyak mendengar daripada memberi komen atau memberi cadangan. Jadi kita cuba dengar dan kita cuba membuat analisis tentang apa yang kita dengar tu. Dan semua ni boleh dijadikan idea ataupun boleh dijadikan satu bahan dalam penulisan. Ya. Penulisan bagi mereka yang bercadang untuk menulis. Baik, terima kasih Cikgu Anuradha Celaya kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga berkongsi beberapa tips yang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Terima kasih Cikgu Anuradha Celaya dari Banting, Selangor kerana sudi diwawancara bagi tujuan dokumentasi kumpulan sastrawan Kavian. Layari www.kavian.blogspot.my untuk pelbagai maklumat mengenai aktiviti Kavian sejak diasaskan pada tahun 1999. Sarva Mangalam. Semoga seluruh alam dilimpahi sejahtera.